أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT bersama lagi dengan saya Ustaz Suhailin dalam live majlis ilmu, yaitu yang bertajuk ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak ada buahnya. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak ada buah. Tiada buah. Macam mana? Kan? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama mendengar majlis ilmu ini. Semoga anda semua suka dan suka dengan ilmu yang saya akan kongsikan ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali selalu ini yang saya akan bawa sekali. Sebiasanya saya akan bawa. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan mesti mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita yang kita kena sembah. Allah yang mempunyai, menguasai langit dan bumi. Kita kena akui tentang itu. Subhanallah. Allahu akbar walillah. Kenapa Abu Jahal tidak dipanggil? Ilmu. Durian tiada buah. Tanam sayur tidak berbuah. Buang. Apa guna? Kan? Teknologi kena guna. Teknologi hijau. Yaitu tuan-tuan dan puan, saya akan menceritakan pada satu hari tuan-tuan dan puan, saya ingin menyampaikan satu cerita tentang seorang guru lah, yang tugas hariannya adalah mengajar dan menanam kalimah tauhid kepada anak muridnya. Tauhid itu apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seorang guru agama kan. Jadi guru ini adalah seorang yang amat gemar kepada binatang, terutama kucing dan burung. Pada satu hari salah seorang daripada pelajar beliau telah menghadiahkan seekor burung. Seorang muridlah telah menghadiahkan ini cerita, murid ini telah hadiahkan seekor burung kepada cikgu dia. Jadi cikgu pun ucapkanlah terima kasih, dan salah seorang daripada pelajar beliau
yaitu yang burung tiung. Burung ini adalah burung tiung yang boleh bercakap. Kan boleh bercakap, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau kita ajar suara kita lah tuh. Jadi guru tersebut sangat sayang kepada burung tiung ini sehingga kan setiap hari, setiap kali guru tersebut mengajar, dia akan membawa bersama burung tiung yang sudah pandai membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah. Kan burung tiung tuan-tuan perempuan itu kelebihan burung tiung ini. Bukan setakat burung, tapi dia pandai bercakap, cakap manusia. Kalau kita ajar dia kan, jadi dia ajarkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, kalimat tauhid kan. Jadi pada satu hari guru itu sangatlah sedih ketika berada di kelasnya sehingga semua pelajarnya bertanya, kenapa nih tuan guru sangat sedih? Tanya salah seorang pelajarnya. Jadi guru tersebut menjawab, apa guru beritahu, burung tiung saya sudah mati karena diterkam oleh kucing pagi tadi. Anak muridnya berkata, janganlah sedih cikgu. Jangan sedih tuan guru, jangan sedih. Sekiranya mau, kami sanggup menggantikan dengan burung tiung yang lebih baik daripada burung tiung yang sudah mati itu, kata salah seorang pelajarnya. Tidak masalah, dia beritahu. Tidak masalah, nanti kami boleh cari, Pak. Kami boleh cari yang bagus lagi. Kan? Kata anak murid, kan? Kata anak murid itu. Jadi kemudian saya bukan bersedih karena kehilangan burung, tetapi saya bersedih karena ketika burung itu diterkam oleh kucing, dia hanya menjerit. Dia menjerit, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sedangkan sebelum ini setiap masa burung itu mengulang-ulang kalimat tauhid itu. Subhanallah. Jadi apa yang kata cikgu dia, apa yang saya bimbangkan, adanya kita juga menjadi seperti burung. Tiung itu hanya pandai mengucap kalimat tauhid La ilaha illallah, La ilaha illallah, tanpa mematuhi dan mengamalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kan burung. Burung tiung ini tuan-tuan perempuan, burung tiung ini kita ajar kalimat tauhid La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi adakah dia paham kalimat tauhid? Orang yang mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pertama, dia mesti yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Allah lah Tuhan dia, dan dia kena sembah Allah Subhanahu wa taala, patuh segala perintah Allah, dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dilarang jangan buat. Tuan. Nampakkan. Begitu juga dengan arahan Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah buat, Rasulullah ini amali. Nabi Muhammad ini mengamali. Dalam Al-Quran itu Rasulullah kasih amali, buat amali, beramal. Solat, Allah. Siapa yang tahu tentang solat? Adakah diajar solat dalam macam mana cara solat dalam Al-Quran? Nehi, tiada. Jadi yang ajarnya adalah Rasulullah. Jadi kita solat macam Rasulullah buat. Solat subuh, kan? Rasulullah ajar. Ada kunut kan? Doa kunut. Ikut. Allahumma hadini fi man hadait. Bagus tu doa tu. Kan? Zuhur 4 rakaat. Macam mana cara dia? Asar. Pas maghrib 3 rakaat. Macam Rasulullah ajar. Kan? Para ulama ajar. Subhanallah. Itu yang diajar. Itu yang diamalkan oleh para nabi sejak dulu. Kan? Subhanallah. Salat khusyuf. Khusyuf tahu apa? Khusuf. Gerhana bulan, gerhana matahari kan. Kena tahu. Salat sunat tahajud. Salat sunat apa lagi? Hajat. Semua itu ada. Buat. Rasulullah pun ajar macam mana cara dia. Kan? Subhanallah. Jadi burung si tiung tadi itu, dia tahu kalau salat La ilaha illallah saja dia tahu. Tapi pada mulut, pada amali, mengamalkan solat, mengamalkan puasa, macam Rasul puasa ada bermacam-macam jenis. Ada sunat ini banyak jenis. Wajib bulan Ramadan. Apa lagi?
puasa nazar, kena ikut, subhanallah. Puasa nazar kan. Ada yang puasa nazar ini, kena buatlah. Puasa nazar ini boleh dibuat pada hari-hari haram. Tapi janganlah. Macam hari ini adalah hari yang ke 11, 12 Tashrik. 12 Tashrik kan. Yaumul Tashrik 10 Zulhijjah raya Idul Adha. 11, 12, 13 ini adalah hari-hari Tashrik nama dia. Tidak boleh puasa, haram berpuasa. Tapi kalau ada nazar saya berpuasa, dia kena puasa. Boleh. Tapi kalau boleh janganlah kan. Nanti orang lain tengok, Allah, dia ini berpuasa pula pada bulan. Orang makan daging, dia berpuasa. Allah Akbar, ada juga orang jadi kan. Janganlah puasa pada hari Tasyrik ini haram. Hari raya haram berpuasa. Dua hari rayaan, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hari Tasyrik tak boleh. Hari Syak pun tak boleh. Hari Syak ini tidak boleh. Atau hari Syak kah? Besok hari ini tengok nak bulan, hari ini mau puasa. Takkanlah kan. Hari Syak lah tu. Tak boleh, janganlah puasa hari Syak kan. Itulah ilmu. Macam mana nak mengaplikasinya ialah tidak puasa. Bulan Ramadan kita berpuasa. Kan. Berpuasa, disuruh puasa lah. Kan. Kemudian tuan-tuan dan puan, maka si ustaz pun bagi tahu lah, ustaz tadi tu kan. Saya sedih lah, dia bilang. Yang kita risau ini, nanti kita la ilaha illallah saja di mulut, tapi tidak mengaplikasikannya. Kan? Kita disuruh baca Quran, kita tidak baca Quran. Kita suruh berzikir, tapi kita tidak berzikir. Kita suruh selawat, tidak selawat. Macam mana kita mau mati? Macam kita tidak buat apa-apa. Kata ustaz kepada anak muridnya, kan? Hanya pandai mengucap kalimat tauhid. Itu wajiblah. Kena hafallah la ilaha illallah. Sebab nanti tuan-tuan dan puan, lidah kita ini yang akan bergerak saat ini. Bila nyawa ditarik nanti, cuma la ilaha illallah saja. Kan? La ilaha illallah, lidah sajalah. Lidah tidak bertulang, kata Aisyah. Walaupun setiap hari menyebut la ilaha illallah, tapi hanya sekadar di mulut sahaja, seperti burung tiung tadi tu, kata ustaz. Jadi tidak sejajar dengan hati kita dan dilaksanakan dengan amalan. Kita mesti kena belajar ilmu, kita amalkan, kan? Maka daripada cerita saya yang telah saya bawakan tadi itu ialah saya ingin mengingatkanlah pada rakan-rakan, kepada kita semua kita lah, siapa lagi? Kita lah, kan? Bahawa perkara sebegini juga menjadi salah satu sebab kenapa masalah disiplin, masalah isu-isu disiplin tidak di sekolah, rambut panjang, seluar pergi sekolah pun macam-macam, tak hadir sekolah, dalam kelas buat bising, tak nak belajar, kan? Rugi tu tak belajar itu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat tu. Cantik kan? Allahu Akbar. Hebatan zaman sekarang, Jadi kalau ditinjau dari segi sukatan pelajaran pendidikan Islam lah, yang diajar dalam pendidikan Islam, yang diajar oleh ustaz dan ustazah di sekolah-sekolah, adik-adik semua di sekolah-sekolah, sudah meliputi dalam segala aspek dalam pembentukan syakhsiyah. Dalam bahasa Arab, syakhsiyah ini bukan pribadi, body, syakhsiyah. Pelajar. Contohnya di dalam kelas tingkatan 1 sebagai contoh sudah diajar tentang batasan aurat. Islam mengajar kita tentang aurat. Batasan-batasan aurat, lelaki dengan lelaki Islam, lelaki dengan Welcome to Graffiti Cleveland. I'm Devin. And I'm Frank Mixon. Nampak kan? InsyaAllah. Jadi, itu di tingkatan 1. Jadi, maknanya pelajar mampu menjawab soalan.
Apakah batasan-batasan yang di dalam Islam? Kita soal, guru soal. Budak boleh menjawab, tuan-tuan dan puan. Budak boleh jawab. Betul, budak. Anak-anak kita boleh jawab dalam kelas. Tapi bagaimana pengamalan mereka? Masih lagi membuka aurat, masih lagi yang oleh perempuan tidak memakai, tidak menutup aurat mereka. Kalau yang itulah ramai yang beranggapan dia baca ni. Ramai yang beranggapan perempuan menutup aurat ini. Wih, kau pergi pakai tudung lah. Pergi pakai tudung, tutup aurat, tutup rambut, tutup kepala. Tuan-tuan perempuan, tidak sebenarnya tudung sahaja yang boleh menutup aurat ini. Kita juga boleh guna apa-apa, kain selendang kah, tapi kena tutup. Kalau andainya baldi boleh, tutuplah baldi. Tapi dia tidak sesuai lah kan. Takkanlah baldi letak di kepala kan, jalan-jalan. Lain pula, macam orang tidak siuman. Allahu Akbar kan. Jadi itulah dalam Islam juga kita ada rasional lah. Adakah rasional kita memakai baldi menutup aurat ini di kepala? Ataupun kita memakai pakaian perempuan bagi yang lelaki berjalan-jalan di bandar? Mana ada rasional kan? Tidak rasional. Itulah namanya akhlak yang mulia. Subhanallah. Jadi pelajar mampu menjawab apa soalan-soalan yang diajukan itu. Tetapi masih ada lagi pelajar yang mendedahkan aurat, memakai uniform yang lelaki masih memakai seluar pendek. Allahu Akbar. Yang kalau ketat, seluar ketat, mana boleh? Padahal sudah diajar. Kan? Ketika di sekolah, apatah lagi di luar sekolah adik-adik. Situasi ini samalah seperti burung tiung tadi tu. Pandai cakap saja di mulut. Tapi buat aplikasi tidak tahu. Jadi kita kena faham. Kita mesti cakap dan buat. Allahu Akbar. Faham apa yang dicakap dan kalaupun kita semuanya faham, masih ada pelajar yang tidak mau menghayati dan mengamalkannya. Apatah lagi bila sudah jadi tua, sudah habis sekolah, macam mana lagi? Pandai pula dia melawan mufti. Ada pula yang melawan mufti. Lulusan darjah dengan talimat saja dia punya ilmu. Tapi tiba-tiba mau melawan mufti. Mufti dan perempuan dia untuk melatih mufti ini. Mereka sudah melalui pengalaman yang hebat di dalam ilmu Islam, tuan-tuan. Mereka menguasai Al-Quran, mereka menguasai syariah, mereka menguasai tentang kaedah fikih yang ada. Bukan suka-suka menjadi mufti ini. Tiba-tiba yang lulusan darjah berapa melawan mufti, datangkan dalil katanya. Bukan seorang aja mufti yang buat dalil, yang keluarkan dalil itu. Dia sebenarnya ramai di kalangan para ilmuwan yang berada di situ. Dan begitu juga tentang macam sekarang ini, zaman penyakit bala. Dan banyak ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, jadi dapat arahan bila contohnya kita sekarang berada dapat arahan supaya disuntik. Datang lebih suntiklah. Suntik untuk diri kita juga itu. Kan kalau kita mengatakan tentang kehidupan di muka bumi ini, suntiklah vaksin. Vaksin polio pun ada. Kena makan. Penyakit polio ini bahaya, banyak membunuh. Apalagi penyakit selsema macam menghayati dan mengamalkan ilmu adalah satu perkara yang amat penting. Auzubillahi. Kadang-kadang bila kita syaitan datang, tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amalkan. Bukan hanya kita beritahu orang, tapi kita amalkan. Jadi menurut Syekh Utsaimin, seorang ulama kontemporari Islam, menyebut bahwa ilmu itu hanya akan memberi dua pilihan dan sahaja.
dua pilihan, dua, yaitu ilmu yang ada ilmu. Yang kedua, ilmu masukkan ke dalam neraka Allah. Pembela, pembela maksudnya lah orang saintis, ilmu pergerakan bulan, matahari. Yang punya ilmu. Pandai baca Quran, dia membaca baca menjadi uh, apa itu? Uh, Qara Al-Quran. Qara apa namanya itu? Bacalah Quran. Qara Al-Quran ke Qara Al-Quran. Fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah. Datanglah Al-Quran ini, tuan-tuan yang kita baca ini pada hari kiamat ini, li sahibihi, kepada orang yang membacanya, beramal dengannya. Subhanallah, hebat kan? Hebat. Apa ada juga kata-kata hikmah berkaitan dengan ilmu, yaitu ilmu tanpa amal ibarat nih, ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak ada buah. Tanam kita ada ilmu tanaman tapi tidak berbuah, tidak guna, kan? Oleh itu pada hari ini saya ingin menyeru kepada rakan-rakan, kepada adik-adik semua, adik yang berada di luar sana, ya, supaya kita dapat ilmu, kita hayati. Ada dalam hayati kan? Menghayati dan mengamalkan ilmu yang ada, macam guna green screen, tahu secara teori tahu ni green screen, tapi tidak tahu pun macam mana nak guna. Saya menggunakan OBS. Ni OBS ini. OBS. Saya tahu, saya guna untuk kebaikan. Merakam ini kan. Alhamdulillah. Jadi untuk menyampaikan ilmu yang ada, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin ini, maka ilmu ini yang saya kongsikan ini adalah motivasi ini supaya kamu cemerlang. Ilmu-ilmu yang disampaikan di dalam buku-buku teks di sekolah itu adalah berbentuk ilmu, pengetahuan untuk semua. Dan benda ini kamu kena amalkan. Tanya guru-guru, macam mana saya hendak amalkan? Cikgu, saya hendak mengamalkan puasa. Puasa Ramadan ini macam mana? Tanya kamu punya ustazah, tanya cikgu kamu. Jadi ustazah akan bagi tahu, okey, sekarang ini bulan Ramadan katanya. Bulan Ramadan kita kena puasa, mari kita puasa bersama-sama. Nampak? Kan? Faham kan? Kena faham tentang ini, insya-Allah Anda akan berguna. Kemudian, ilmu ini juga dia akan membentuk kita punya akhlak mulia. Macam tadi Sayyidina Ali, tuan-tuan dan puan, mereka ini dibina akidah dulu. Rasulullah SAW, para sahabat ditanya, Sayyidina Ali ditanya, ya Khalifah, kenapa pada zaman kamu semua pemuda-pemuda dia best, hebat-hebat? Sebab kenapa dia beritahu? Sebab kami adalah generasi yang hebat. Kerana satu, Rasulullah yang
Allah jaga, kemudian Allah bagi orang akidah yang kuat. Kemudian mereka mempunyai nilai tekanan itu yang menyebabkan mereka menjadi hebat. Mereka yakin kepada Allah. Bayangkanlah keluarga Yasir dibunuh tuan-tuan dan puan kerana ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Para sahabat Rasulullah pun begitu. Allahu Akbar. Ada kisah-kisah semua kan. Bilal bin Rabah mempertahankan akidahnya ahad itu tuan-tuan dan puan. Pengaplikasian. Adakah kita boleh menjadi seperti Bilal bin Rabah? Allahu Akbar. Yang mana kasutnya didengari oleh tapak kaki. Kasutnya itu Rasulullah dengar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Bilal ini berada di dalam syurga Allah. Bila Rasulullah dengar, maknanya Bilal berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kecemerlangan dengan ilmu juga kamu akan mendapat kecemerlangan dalam bidang sosial dan akademik. Jangan menjadi seperti ada orang yang mendapat ilmu tuan-tuan, tapi dia tidak ada akhlak, menyebabkan dia mengambil rasuah. Dia tidak belajar akhlak, mengambil rasuah, sering datang lambat bekerja, tiada inovasi. Orang berilmu dia kena ada inovasi. Orang berilmu dia kena positif. Orang berilmu dia bukannya negatif. Orang-orang Islam dia mengamalkan apa-apa adab-adab yang ada dalam yang orang yang berilmu dia kena menguasai adab. Walaupun kita ini sudah mempunyai ilmu yang tinggi misalnya, tapi adab itu kena jaga. Seperti bila berada di masjid, jangan mendabik dada. Saya ini dia bagi tahu, saya ini ada ilmu tinggi, saya akan mendabik dada ini sombong. Tidak boleh. Di masjid kita kena tunduk wuduk berdoa. Allahumma nawaitu i'tikaf hadzal masjid lillahi ta'ala. Walaupun kau ni seorang berilmu, anda terbaik. Di masjid kau kena bercakap rendah. Di masjid bila berada di pasar kena ada ilmu. Orang-orang berilmu kau mesti kena ada adab. Salam, tegur, assalamualaikum, selamat pagi. Dan itulah adab-adab yang ada. Moral, mendidik kita tentang nilai. Etiket, adab berpakaian. Dan protokol-protokol kena kuasai. Bila berada di majlis, kalau kau ni seorang VIP, ikut protokol. Jika anda seorang MC, kena tahu di mana itu ucapan dia macam mana, dia punya apa lagi, kata-kata macam mana, kena ada protokol civic, kena tahu apa hak kita, apa tanggungjawab kita, dan bagaimana kita hendak menghidupkan civic ini. Allahu Akbar. Jadi itu akhirnya marilah kita sama-sama bermuhasabah diri kita sendiri tentang tajuk hari ini, ilmu, kan? Majlis ilmu, ilmu tanpa amal seperti pokok tiada buah. Seperti pokok yang tidak berbuah. Itulah kita punya tajuk. Dan jangan lupa subscribe Kirana Studio, ya, sebelah sini kata. Kita insyaallah saya akan berkongsi lagi selepas ini insyaallah. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri yang lemah ini. Teman-teman, saya ini bukannya, saya ini jahil tuan. Tidak punya ilmu yang banyak, amalan pun sedikit, salawat pun sedikit, 1,000, 2,000, 3,000 sehari pun tidak banyak, zikir pun sedikit, ibadah pun sedikit, sedekah pun sedikit, subhanallah, nasihat orang pun sedikit. Malulah. Kita rasa malu. Jadi dengan cara ini insyaAllah kita akan sama-sama. Banyak pula mengeji orang, banyak pula mengatakan tentang orang ini, tentang perempuan. Hidup kita ini di dunia ini bukannya lama sangat, sekejap saja ini. Jadi buang semua akhlak-akhlak yang tidak mulia ini dan binalah akhlak yang baik. Subhanallah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustaz Suhailin, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna minkum. Sekian, terima kasih.